Mari kita bersatu di dalam doa. 我们同心祷告。 Inilah kerinduan kami ya Tuhan, sepanjang hidup kami rindu mengikuti Engkau. 主啊，我们心中渴望跟随你，在我们生命当中，我们愿意跟随你。 Ya Tuhan, biarlah di minggu palem ini kami boleh kembali menghayati dan merenungkan akan karya keselamatan-Mu yang telah Engkau anugerahkan bagi kami. 但愿在这中枢的主日，我们可以思考主你救赎我们的事工。 Hadirlah di tengah-tengah kami untuk kemudian berbicara kepada setiap kami. 求主在这里为我们说话， Melalui kebenaran firman ya Tuhan, sehingga hidup kami sungguh-sungguh dapat mengikuti jejak teladan yang telah Engkau tinggalkan bagi kami. 主啊，但愿经过这个周数的主日，我们可以纪念到主你为我们的牺牲，使我们可以跟从主的脚步。 Berbicaralah ya Tuhan, oleh sebab kami anak-anak-Mu telah siap untuk mendengarkan firman. 主啊，求你对我们说话，因为我们你的儿女已经预备心聆听你的话语。 Oleh karena kami berdoa dan bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. 我们如此感恩祷告，奉靠主耶稣的名， Amin. 阿门。 Bapak Ibu Saudara, saya mengajak kita kembali melihat bagian firman Tuhan. Ada dua bagian. Yang pertama dari 1 Yohanes pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. 我们请大家翻开圣经，我们来看约翰一书第2章1到6节。 1 Yohanes pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Bagian ini dibacakan dalam bahasa Mandarin saja. 约翰一书2章1到6节，我们以中文来念。我小子们啊，我将这些话写给你们，只要叫你们不犯罪。若有人犯罪，在父那里我们有一位中保，就是那义者耶稣基督。他为我们的罪做了挽回祭，不是单为我们的罪，也是为普天下人的罪。你们若遵守他的诫命，就晓得是认识他。人若说我认识他，却不遵守他的诫命，便是说谎话的，真理也不在他心里了。凡遵守主道的，爱上帝的心在他里面，实在是完全的。从此我们知道，我们是在主里面。人若说他住在主里面，就应该自己照主所行的去行。 Bagian kedua di dalam surat 1 Petrus pasal yang kedua, ayat yang ke-21 sampai ayat yang ke-25. 第2节经文是在彼得前书第2章21到25节。 1 Petrus pasal yang kedua, ayat yang ke-21 sampai ayat yang ke-25 akan dibaca hanya dalam bahasa Indonesia. 这些经文就由印尼语来读。 Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Ia tidak berbuat dosa, dan tipu daya tidak ada dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya, kamu telah sembuh. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Bapak Ibu Saudara sekalian, demikianlah firman Tuhan yang akan kita renungkan hari ini. Berbahagia kita yang membaca, merenungkan, dan yang paling berbahagia adalah kita yang melakukan firman. 弟兄姐妹们，今天我们读经就有这2节经文，但愿可以听到行道的人是有福的了。 Hari ini kita sudah masuk ke dalam Minggu Prapaskah. 今天我们已经进入了复活节的前周， Yang nanti puncaknya akan kita peringati bersama-sama di dalam Jumat Agung dan hari Minggu Paskah minggu depan. 这个复活节的前周，就是等它到了巅峰的时候，就是在我们在庆贺这个主的受难节和复活节。
Saudara, Minggu Prapaskah Alkitab mencatat itu ditandai dengan perjalanan masuknya Tuhan Yesus ke kota Yerusalem. 四旬周的标志呢，就是在主耶稣进入耶路撒冷城的时候， Dia mengendarai seekor keledai dan disambut dengan sorak-sorai oleh orang banyak dan melambaikan daun palem berseru Hosana, Hosana, anak Daud. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Hosana di tempat yang maha tinggi. 主耶稣骑着驴，许多人拿着种树枝出来迎接他，喊着说：“何沙那归于大卫的子孙，奉主名来的至高何沙那是应当称颂的。” Setelah masuk ke kota Yerusalem, saudara, diikuti oleh perjalanan Tuhan Yesus dengan beberapa peristiwa penting yang lain. 到了耶路撒冷城之后，也发生了许多重要的事情。 Tuhan Yesus menyucikan bait Allah. 主耶稣洁净了圣殿， Tuhan Yesus mengusir semua orang yang berjual beli di halaman bait Allah dan membalikan meja dan bangku-bangku dari para pedagang. 主耶稣也驱逐了圣殿院子里的小贩，掀翻了贩卖的桌椅。 Di Yerusalem juga Tuhan Yesus dalam perjalanannya dia melihat pohon ara dan dia mengutuk pohon ara. 在耶路撒冷城的旅途当中，主耶稣看到了不结果子的无花树，主耶稣也咒诅了那棵树。 Di Yerusalem juga, saudara sekalian, ada peristiwa di mana Yudas kemudian bersepakat dengan para imam untuk menjual Tuhan Yesus. 在那个城市，也是犹大决定出卖耶稣的时候， Dan di sana juga di Yerusalem, Tuhan Yesus kemudian mengadakan perjamuan Paskah dengan para murid-muridnya. 主耶稣也在那个城市里过了这个逾越节，与门徒一起圣餐。 Tuhan Yesus mencuci kaki ke-12 muridnya. 主耶稣为12门徒洗脚。 Tuhan Yesus berdoa di Taman Getsemani. 主耶稣在客西马尼园祷告。 Dan setelah itu Tuhan Yesus ditangkap dan kemudian diadili, disiksa sampai akhir perjalanan Tuhan Yesus di kota Yerusalem itu adalah berhenti ketika dia digantung di atas kayu salib. 主耶稣被抓、被审判、受刑，直到他被挂在十字架上。 Saudara, hari ini saya mengajak kita untuk merenungkan kembali lebih dalam bagaimana perjalanan Tuhan Yesus dan bagaimana kita sebagai murid-murid Kristus itu boleh mengikuti teladan yang telah ditinggalkan oleh Tuhan Yesus. 这个时候，我请大家一起来思考，我们是如何的，耶稣已经如何的为我们牺牲，并且要我们如何的跟从他的脚中行。 Saudara, beberapa orang Kristen memaknai kalau kita mau mengikuti Tuhan Yesus, kita mau memaknai, lebih memahami perjalanan salib Tuhan Yesus, maka kita harus pergi menapaki daerah tempat di mana Tuhan Yesus pernah tinggal, yaitu kita berjalan menelusuri jalan salib di kota Yerusalem. 有许多信徒，他们试图要怎么样去感受到主耶稣所受的苦难，而且他们就是去了耶稣曾经到过耶路撒冷的一直以来的这个路途，他们就跟进。 Sehingga kita bisa memahami lebih lagi budaya setempat dan memahami mengapa Tuhan Yesus melakukan ini dan itu ketika kita ada di sana dan berjalan menapaki jalan yang pernah ditapaki oleh Tuhan Yesus. 当他们步行在耶稣已经走过的地方，他们就可以感受到当时主耶稣在那个时代生活，他们的文化等等，耶稣为何行这事和那事。 Ya tentu hal ini boleh-boleh saja kalau kita memiliki kesempatan, punya dana, punya kesehatan, kita boleh jalan ke sana. 当然，如果我们有机会可以到耶路撒冷，我们有健康的心，我们经济可以做得到，为何不呢？ Tapi apakah itu yang dimaksud oleh firman Tuhan ketika dikatakan mengikuti jejak dari Tuhan Yesus? 但是主耶稣要我们跟随他的脚步的话呢，那个是不是要我们这么做呢？ Saudara, ada juga orang-orang Kristen yang lebih ekstrim lagi, setiap peringatan Jumat Agung, saudara, maka mereka mau mendalami sengsara Tuhan Yesus dengan naik ke atas kayu salib dan disalib, digantung betulan, dan dengan demikian mereka merasa itulah paling tidak mereka bisa merasakan penderitaan yang Tuhan Yesus rasakan pada saat itu. 有一些更极端的这个行为，就是他们在受难日的时候，他们要感受到耶稣如何的受苦，所以他们愿意将自己也钉在十字架上。
Jadi praktek-praktek seperti ini dilakukan di beberapa negara, di Filipina, di India. 比如在菲律宾和印度，他们有如此的行动。 Nah, pertanyaan yang sama, apakah itu yang Tuhan Yesus maksud ketika dikatakan mari kita mengikuti jejak yang telah ditinggalkannya? 我们跟从主耶稣的脚中行呢，是不是以这样的方式呢？是耶稣要的吗？ Lalu sekarang bagaimana kita memahami bagian firman Tuhan yang tadi kita sudah baca? 那我们应该如何去理解刚才我们所念读的经文呢？ Agar kita dapat mengikuti teladan Kristus dari jejak yang telah ditinggalkan bagi kita. 使我们可以效法主耶稣留下的这个，让我们跟随他的脚中的行为。 Nah saudara, kalau kita ingin mengetahui kehidupan Tuhan Yesus dengan lebih jelas, maka kita harus mengacu pada kesaksian dua murid yang paling dekat dengan Tuhan Yesus. 要是我们讲深一步的了解耶稣所说的意思是什么，我们从这个两位使徒的见证来说起， Adalah Yohanes dan Petrus, 那就是使徒约翰与彼得， yang adalah dua dari beberapa murid yang merupakan lingkar terdalam dari Tuhan Yesus. 他们两位门徒呢，就是在门徒当中最接近、最贴近主耶稣的。 Karena mereka adalah murid-murid yang paling sering bersama-sama dengan Tuhan Yesus dan melihat langsung apa yang Tuhan Yesus lakukan selama hidup pelayanannya dalam dunia ini. 他们比较多的时间与耶稣在一起，所以他们可以目睹耶稣在生前的生活所做过的一切。 Sampai di mana Tuhan Yesus tidak mengajak murid-murid yang lain, dan ketika berdoa di Taman Getsemani, Tuhan Yesus hanya mengajak Petrus, Yohanes, dan Yakobus. 当耶稣在客西马尼园祷告的时候，他只带了3位门徒，那就是约翰、彼得和雅各。 Maka kalau kita mau mendapat gambaran tentang kehidupan Tuhan Yesus, mari kita melihat dari kesaksian apa yang dialami dan dilihat oleh Rasul Yohanes dan Petrus. 如果我们要见证主当时的这个所过的生活呢，我们就要从使徒彼得和使徒彼得和使徒约翰的见证。 Mari kita melihat kembali kepada dua perikop tadi yang adalah kesaksian dari Rasul Yohanes dan Rasul Petrus, bagaimana caranya agar kita bisa meneladani jejak yang telah Tuhan Yesus tinggalkan bagi kita. 从我们刚念的2段经文，我们可以看得到，以他们的角度来怎么看耶稣的这个生活。 Maka yang pertama-tama adalah jejak kekudusan Kristus. 第一呢，就是主耶稣圣洁的踪迹。 Ketika Rasul Yohanes berkata barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. 当使徒约翰说：“人若说他住在主里面，他就该照主所行的去行。” Jadi kehidupan Kristus seperti apa yang Yohanes lihat selama pelayanannya dalam dunia ini yang disaksikan dengan matanya sendiri, yaitu adalah teladan kekudusan dan kesucian hidup dari Tuhan Yesus. 主基督的生活，正如使徒约翰亲眼目睹的呢，就是他如何过着圣洁和贞洁的生活。 Inilah pesan utama yang ia tuangkan di dalam tujuan penulisan 1 Yohanes. Dia katakan, anak-anakku, hal ini kutuliskan kepadamu supaya kamu jangan berbuat dosa. 这就是约翰写这个约翰一书的重点，就是让我们不要犯罪，要跟从主的脚中行。 Tuhan Yesus selama hidupnya dalam dunia ini, dia menjaga kekudusannya, dia menjaga kesucian hidup dia. 主耶稣在世的时候，他守着他的贞洁和他的圣洁。 Maka hal ini yang dilihat oleh Rasul Yohanes dan dia tuliskan kepada para jemaat, para pengikut Tuhan Yesus seterusnya, bahwa yang terpenting kalau kita mau mengikut Tuhan Yesus, perhatikan cara hidup kita, jangan kita berbuat dosa. 这就是约翰所写的，就让我们他亲眼目睹耶稣如何的守着他的圣洁和贞洁，所以他要我们跟随主耶稣的人也要照样行。 Demikian juga dengan Petrus, Bapak Ibu Saudara. 使徒彼得也是如此。 Ketika dikatakan Kristus pun telah meninggalkan teladan yang bagimu supaya kita boleh mengikuti jejaknya, maka jejak pertama yang dia katakan adalah Kristus hidup di dalam kekudusan, bahwa ia tidak berbuat dosa dan tipu daya tidak ada di dalam mulutnya. 彼得曾说：“耶稣已给我们留下榜样，
叫我们跟随他的脚中行。那么第一次的脚中，就是在基督过着圣洁的生活呢，他没有犯罪，口里也没有诡诈。 Saudara, sebagai seorang yang telah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka seharusnya kita tidak lagi jatuh di dalam dosa. 作为一个已经悔改、接受主成为个人救主的人，我们不应该再堕入罪恶。 Sebagai manusia yang lemah tentu kita bisa jatuh lagi ke dalam dosa. 但是我们是人，我们必定会再度的犯罪。 Tetapi seharusnya Roh Kudus yang ada di dalam diri kita kemudian menegur kita, menggelisahkan kita agar kita tidak lagi bisa menikmati dosa. 但是在我们里面的那个圣灵会责备我们，使我们心里不安，那么我们就不会再享受罪恶中的一切。 Manusia bisa lepas dari jerat dosa, itulah rencana agung dari Tuhan. 人类得以从罪恶的捆绑中被释放出来，这是神伟大的计划。 Dan Tuhan bukan hanya memerintahkan kita, tetapi Dia memberikan contoh teladan bahwa ada manusia yang pernah hidup dalam dunia ini. Dia menjaga kekudusan dan kesucian hidupnya. Dialah Tuhan kita Yesus Kristus. 上帝吩咐我们如此行，但是他也是有一个榜样示例给我们，让我们他可以证明有一个人类在世上，就是主耶稣。 已经这么做了，我们也可以如此行。 Bisa saja kita berpikir tentu Tuhan Yesus tidak berbuat dosa, oleh karena Dia Tuhan. 我们当然会这么想，他是神嘛，当然他不会犯罪。 Tetapi kita harus ingat bahwa Dia juga adalah seutuhnya 100% manusia. 但是我们也要切记，他也是完整的一个人， Dia juga terdiri dari darah dan daging. 他也是有血有肉的， Dia bisa merasakan apa yang dialami oleh setiap umat manusia. 他也可以感受到我们每个人类所感受的。 Dia bisa lapar, dia bisa haus, dia bisa sedih, dia bisa menangis. 他可以饥饿，也可以饥渴，他也可以哭泣，也有感情的。 Dia bisa dicobai juga. 他可以被试探。 Maka di dalam Ibrani pasal yang keempat ayat 15 berkata, Ia adalah imam besar kita yang dapat merasakan kelemahan-kelemahan manusia. Ia juga dicobai, tetapi Dia tidak berbuat dosa. 在希伯来书第4章15节，因为我们的大祭司并非不能体恤我们的软弱，他也曾凡事受过试探，与我们一样，只是他没有犯罪。 Saudara, yang menarik di sini adalah ketika Rasul Yohanes melihat sosok gurunya yang luar biasa, Tuhan Yesus Kristus, itu berbeda dengan guru-guru yang lain. 有趣的是，这个使徒约翰他可以察觉到，就是主耶稣这个老师呢，与其他的老师是不同的。 Guru yang memiliki hikmat Allah, 他拥有神的智慧， guru yang berani, 是勇敢的老师， guru yang sanggup melakukan banyak mukjizat, 他可以有权柄去行很多的神迹， guru yang bisa mengusir setan, 他可以赶鬼， guru yang bisa berjalan di atas air, 可以行走在水上的老师， guru yang bisa membagi-bagikan makanan kepada ribuan orang. 也可以分发食物给5000人。 Tetapi mengapa Yohanes tidak mengatakan kepada kita, kita wajib mengikuti jejak pelayanan Tuhan Yesus, yaitu melakukan kehebatan-kehebatan yang pernah dilakukan oleh Tuhan Yesus. 但是使徒约翰为什么不告诉我们，你们可以跟着主的脚中，就是行主所做的这一切的伟大的事呢？ Saudara, sampai hari ini banyak orang yang ingin mengikuti jejak pelayanan Tuhan Yesus dengan cara meniru melakukan seluruh perbuatan-perbuatan ajaib yang pernah Tuhan Yesus lakukan. 至今有许多人就是为了说要跟随主耶稣，他们就是四个就是行，就是耶稣已经走过、已经行过的这些神迹等等。 Melakukan mujizat, mengusir setan dan seterusnya. 耶稣赶鬼，他们模仿着耶稣怎么赶鬼，怎么行神迹。 Saya tidak mau menghakimi bahwa yang dilakukan adalah benar atau salah. 我不要论断他们的作为是对是错， Saya masih percaya mujizat itu ada. 我相信神迹是存在的。 Tetapi yang paling penting di sini bukan perbuatan pelayanan yang luar biasa. 但重要的是，不是所行多么伟大的事情， Bukan itu poinnya, saudara. 重点不在那儿， Karena semua itu dapat dimanipulasi, bukan? 因为这一切都可以被伪造的。 Tetapi ada satu tanda pertobatan, tanda hadirnya Roh Kudus di dalam hati kita yang tidak mungkin bisa dipalsukan. 但真实悔改的这个标志呢，是不可以伪造的。
Yaitu ketika seorang murid dengan sadar, dengan pertolongan Roh Kudus mau menjaga kekudusan dan kesucian hidupnya di hadapan Tuhan. 就是当一个信徒可以守着有圣灵的帮助，可以守着他圣洁的生活。 Maka Tuhan Yesus pernah berkata, pada hari-hari terakhir banyak orang berseru dalam nama Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, mengadakan banyak mukjizat demi namamu? Maka Tuhan Yesus berkata kepada mereka, aku akan berterus terang dan aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. 当日必有许多人对耶稣说：“主啊，我不是奉你的名传道，奉你的名赶鬼，奉你的名行许多异能吗？”但是耶稣告诉他们说：“我从来不认识你们，你们这些作恶的人，离开我去吧。” Saudara, kita sering berpikir kalau Tuhan akan senang kalau kita hebat, kita bisa melakukan banyak hal yang tidak bisa dilakukan orang lain. 我们时常会这么想：如果我们有能力，我们可以做许多别人不能做的事，上帝必定会喜悦。 Kalau kita banyak melakukan perbuatan baik, kalau kita rajin dan taat beribadah, melakukan disiplin rohani, kita merasa Tuhan akan senang. 我们如果遵守上帝所吩咐我们做的，我们做到了，那么上帝就会很欢喜。 Betul, itu semua adalah hal yang baik, saudara. 是的，这一切是没有错的。 Tetapi semua pencapaian itu adalah kosong dan bahkan adalah sebuah kejahatan kalau kita melakukan semuanya itu dengan motivasi untuk kita boleh meninggikan diri kita. 但是如果这一切我们做了，只是一个空荡的，是一个罪，因为我们的心态，我们心里的想法，只是为了要荣耀自己，而不是荣耀神。 Dan ketika kita melakukan semua aktivitas rohani itu, kita juga sedang menikmati dan hidup di dalam dosa. 当我们在行这些做一些圣功的事情，但是呢，我们还是就是享受在罪恶中的生活，那么这是一个大罪。 Saudara, orang-orang seperti ini bukan sedang melayani Tuhan, tetapi sedang mencoreng nama Tuhan. 这种人并不是在服侍神，乃是在玷污上帝的名。 Itulah sebabnya Tuhan Yesus berkata, enyahlah kamu, aku tidak pernah mengenal orang-orang yang seperti ini. 因此，上帝说：“离我去吧，我从来不认识你们。” Saudara, kita banyak mendengar orang begitu saleh, tetapi di saat yang bersamaan juga dosa-dosanya terkuak. 我们也是有听说，有的人生活得非常虔诚，但是呢，他有很多罪恶被掩盖了。 Saudara, di Netflix, saudara, sedang ada sebuah serial yang bagus sekali, Korea ya, yang berjudul In the Name of God, A Holy Betrayal. 在 Netflix 制作了一部纪录片，这是一个韩国的纪录片。那个片的名字就是以上帝的名义神圣的背叛。 Ini film dokumenter yang berdasarkan fakta yang terjadi. 这是一部纪录片，但是是按照事实所发生的制造的。 Jadi bagaimana pendeta-pendeta besar dari gereja-gereja yang besar, pendeta-pendeta yang sanggup melakukan mukjizat dan banyak hal yang luar biasa. 就是从一个现实发生在很大的教会，许多很有实力的牧师，他们行了很多的神迹。 Tetapi semua dimanipulasi untuk kesempatan menikmati berbagai-bagai dosa ketamakan akan uang, dosa seksual dan seterusnya. 但是这一切都是伪造的，他们在一方面是好像似乎看起来很神圣，但是呢，另一方面他们也是陷入到各种的罪恶，比如说贪婪、犯性的罪等等。 Saya percaya inilah yang dimaksud oleh Tuhan Yesus. Orang-orang seperti inilah yang Tuhan Yesus nggak pernah kenal. 那么主耶稣所说他不认识的人，就是这样的一类人。 Saudara, mungkin kita bertanya-tanya kenapa Boksu selalu ulang-ulang ngomong soal kekudusan di mimbar gereja ini. 在这个以马内利的讲台上，为什么牧师不断的在提醒关于这个圣洁的生活？ Saudara, karena inilah hal yang penting sekali bagi kita umat percaya, bagi kita murid Kristus. 因为这是一件非常重要的事情，作为一个门徒，我们应当做的。 Itulah tanda dari pertumbuhan iman kita 这就是我们灵命成长的一个标志， yang tidak bisa dipalsukan. 不可以伪造的。 Itulah sebabnya mari saudara kita jaga baik-baik kehidupan kita. 因此，我们要守着我们的生活， Jangan kita bermain-main terhadap dosa. 我们不要随便的去
碰这个罪恶。 Kita bisa sembunyikan di hadapan manusia, tetapi kita tidak bisa menghindar dari hadapan Tuhan. 我们可以在人的面前掩盖，但是我们不能在神的面前我们在神的面前是躲不掉的。 Saya senang jemaat sekalian sudah mulai ikut dan disiplin rohani, menjalankan disiplin rohani, berdoa dan seterusnya. Saya senang beberapa feedback membaca Alkitab ya. Jemaat Immanuel semakin banyak yang banyak mengikuti disiplin rohani. 我很高兴看到大家已经殷勤着在读经，有很多参加很多的这个教会的活动。 Tetapi saya lebih senang lagi dan Tuhan pasti senang saudara bahwa disiplin rohani yang kita lakukan itu bukan sekedar menunjukkan betapa kita hebat bisa menjalankan itu semua, tetapi itu biarlah bisa berpengaruh kepada kekudusan dan kesucian hidup kita, bagaimana kita menjaga baik-baik bagaimana kita hidup di dalam dunia ini. 你们这么虔诚的读经祷告，我很开心。但是呢，我希望大家所做的这一切是为上帝而做。 这是我们所做的，在我们的生活当中，我们可以反映出来，让他人做他人的见证。 Karena itulah jejak yang Tuhan Yesus tinggalkan bagi kita, jejak kekudusannya. 那就是主耶稣圣洁的脚中 Yang 让 kedua- 我们行的。 Yang kedua saudara, yang dilihat oleh Rasul Yohanes dan Petrus adalah jejak dari ketaatan Kristus. 第二就是顺服的脚中。 Saudara, inilah yang Yohanes lihat bahwa dikatakan kalau kita mengenal Allah, maka kita akan menuruti perintah-perintahnya. 约翰说，第二件事就是如果我们是敬畏我们的神，我们是跟从主，我们就会遵行他的诫命。 Saudara, Kristus adalah contoh teladan yang baik kalau kita bicara soal ketaatan kepada kehendak Bapa. 要是我们谈到这个，我们如何的顺服上帝，那么主耶稣已经为我们设立了一个很好的榜样。 Yohanes pasal yang keempat juga pernah mencatat, Tuhan Yesus pernah berkata bahwa makananku adalah melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. 在约翰福音第4章，主耶稣曾经说：“我的食物就是遵行差我来者的旨意。” Yohanes jelas sekali melihat bagaimana Tuhan Yesus mengajarkan berulang-ulang pentingnya melakukan kehendak Bapa yang di sorga. 约翰显然的就是已经看到了主耶稣反复的教导、执行天父的工作。 Yohanes menjadi saksi bagaimana Tuhan Yesus yang mengajarkan soal ketaatan dan dia lihat sendiri dengan matanya sendiri bagaimana Tuhan Yesus taat kepada Bapa sampai taat ketika Tuhan Yesus digantung, disalibkan di Bukit Golgota. 约翰也亲眼目睹主耶稣一生的过程，他如何的顺服上帝的旨意，直到他在各个他山上被钉在十字架上。 Dan Yohanes adalah satu-satunya murid yang menyaksikan langsung di hadapannya bagaimana Tuhan Yesus disalib, Tuhan Yesus mencucurkan darah, dan Tuhan Yesus yang sengsara itu, saudara. 约翰也是唯一一个门徒亲眼目睹耶稣在山上如何的身上已经被人折磨受苦，血一滴一滴的流下来。 Dan yang Yohanes lihat adalah sebuah totalitas dari ketaatan kepada Allah. 他看到了耶稣完全的顺服了上帝。 Nah, saudara, Petrus juga mencatat hal yang sama. 彼得也记载如此的记载。 Petrus berkata ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam. Tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. 彼得说，他被骂不还口，受害不说威吓的话，只将自己交托那按公义审判人的主。 Saudara, Petrus melihat, dia menjadi saksi bagaimana penaklukan diri Kristus yang total kepada kehendak Allah. Dan itulah jejak teladan yang indah yang harus kita ikuti menurut versi Petrus. 彼得见证了主耶稣如何的降服于上帝，并且要我们效法他如此行。 Namun penaklukan diri untuk melakukan kehendak Allah itu bukan hal yang mudah. Itu adalah hal yang sulit sekali untuk kita lakukan, saudara. 跟随主的脚中行不是一件容易的事，但是我们必须要做的。 Tuhan Yesus sendiri pernah memperingatkan kita. 主耶稣曾经提醒我们， Dikatakan orang yang mendengar pengajaranku dan melakukannya itu adalah orang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu.
就是听到而行道的人，就是在将房子盖在磐石上。 Kemudian saat datang hujan, badai, banjir, angin melanda, tetapi rumah itu tidak roboh. 当雨淋、水冲、风吹撞到那房子，房子并不倒塌。 Namun orang yang mendengar perkataanku dan tidak melakukannya, ia sama seperti orang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Ketika turun hujan, banjir, angin melanda, robohlah rumah itu. 那就是听到而行道的。但是如果你听到而不行道，那就等于你把房子建在这个沙土上。那么当风吹雨淋的时候呢，房子就会倒塌。 Saudara, membangun rumah di atas pasir itu adalah hal yang menyenangkan. 在沙土上建造房子是很美好的一件事。 Seperti kalau kita di pinggir pantai, kita mencoba membangun bangunan dari pasir pantai. 就好像我们在沙滩上如果建造这个用沙粒来建造这个房子一样。 Itu menyenangkan karena kita bisa bentuk sesuai dengan apa yang kita mau sesuka hati dengan mudah. 那是一件很愉快的事情，我们可以属于我们的心意来怎么去造这个房子。 Tidak perlu badai, saudara, tetapi ketika ombak itu datang, ombak itu, air itu kemudian menyiram bangunan yang telah kita bangun, 2-3 kali saja sudah roboh bangunan itu. 当这个海浪一直吹过来的时候，那么我们所建造用沙土建造的话呢，那么房子就塌下来了。 Saudara, demikianlah iman dari orang yang suka mendengar firman tetapi tidak mau melakukannya. 这就是喜欢听到但并不要行道的人的行为。 Saudara, sejak pandemi banyak kita bisa mendapatkan khotbah-khotbah terbaik, pembinaan-pembinaan ini dan itu. Yang saya dengar juga ada orang yang 1 minggu bisa beribadah beberapa kali karena bisa mengikuti kebaktian streaming dari manapun juga. 自疫情以来呢，有许多人就是在网上收集一些很好的讲道、很好的这个讲员在布道，那么一天他们可以就是参加了很多的聚会，不同教会的聚会。 Tapi semua kebenaran yang kita dapat itu tidak ada gunanya, saudara, kalau kita tidak melakukannya di dalam hidup kita. 但是我们听了这么多的这个道呢，但是如果我们没有行出来，那是没有用的。 Itu hanya memenuhi pikiran dan otak kita saja, tetapi tidak pernah bertumbuh di dalam iman kita. 它只是就是在我们的装在我们的脑海里面，但是并没有使我们的灵命成长， Karena tidak ada hidup kita yang berubah oleh karenanya. 因为我们生命并没有改变。 Tetapi membangun di atas batu adalah sebuah pekerjaan yang susah dan sulit. 但是把房子建造在磐石上是一件不容易的事。 Pernahkah kita berpikir kenapa Tuhan Yesus mengumpamakan seperti membangun di atas batu? 为什么主耶稣把这个事情，就是听道而行道的事情，就是说到我们建造在这个很坚硬的磐石上呢？ Karena sekeras itu juga hati kita, pikiran kita, dan karakter-karakter kita, kebiasaan-kebiasaan kita yang sudah terbentuk sekian tahun, sudah keras seperti batu. 就是因为我们就是如这个磐石上的，我们的心如磐石的那么的坚硬，已经很多年，我们的思想、我们的性格、我们的习惯都已经成型了。 Tetapi orang yang mendengar firman dan melakukan firman, dikatakan seperti orang yang membangun di atas batu. 但是我们已经听道而行道的人，那就等于我们把房子建造在磐石上面的人， Sulit sekali untuk dibentuk, 很难被塑造。 tetapi sekali terbentuk, saudara, 但是当已经塑造完毕之后呢， dia akan memiliki iman kerohanian yang kokoh, 他必有很坚固的一个信仰， yang tidak mudah kemudian diombang-ambingkan oleh berbagai-bagai angin badai kehidupan ini, 风吹雨打他也不怕了。 dan taat kepada perintah Tuhan itu membutuhkan penyangkalan diri yang luar biasa. 如果我们要遵行上帝的命令，我们就要舍己。 Itulah panggilan Tuhan Yesus kepada setiap murid-muridnya. Barang siapa mau mengikut aku, ia harus menyangkal diri, memikul salibnya setiap hari, dan ikutlah aku. 这就是主耶稣所吩咐的：凡要追随我的人，他必要背起我的十字架来跟随我。 Saudara, mari kita mengikuti teladan Kristus di dalam jejak ketaatannya kepada Tuhan. 让我们一起来跟从主耶稣，如何的顺服上帝。 Doa yang Tuhan Yesus doakan ketika dia mengajarkan kita, jadilah kehendak-Mu
di bumi seperti di surga. 主耶稣在主祷文里教导我们，愿你的旨意行在地上，如同行在天上。 Doa yang sama kemudian muncul ketika Tuhan Yesus berdoa di Taman Getsemani. Dia katakan, "Iya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukan kehendakku yang terjadi, melainkan kehendakmu." 在客西马尼园，耶稣也如此的祷告。耶稣说：“父啊，若你愿意，就把这杯洒去；然而不要成就我的意思，只要成就你的意思。” Inilah jejak ketaatan Kristus yang perlu saudara kita ikuti. 这就是主耶稣顺服的踪迹，要我们追随的。 Yang terakhir adalah jejak hatinya, jejak kasih Kristus. 最后就是爱心的印记。 Petrus melihat di dalam kehidupan Kristus ada jejak kasih. 彼得也从耶稣的服事当中有看到主耶稣的那份爱。 Dia katakan ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. 他被挂在木头上，亲身担当了我们的罪，使我们既然在罪上死，就得以在义上活。因为他受的鞭伤，你们便得了医治。 Petrus menjadi saksi di dalam hidup Tuhan Yesus. Dia punya hati yang mengasihi Bapa, menjalin relasi dengan Bapa, dan hati untuk melayani orang-orang banyak. 主耶稣有那颗顺服上帝的心，有一个怜悯的心，爱我们，想要服侍我们。 Bahkan Alkitab mencatat bagaimana Kristus melayani berkeliling untuk mengajar, menyembuhkan, mengusir setan, dan seterusnya. 主耶稣到各处各地去教导、去医治等等。 Begitu sibuk sampai Tuhan Yesus pernah berkata, serigala memiliki liang, tetapi anak manusia tidak memiliki tempat untuk menaruh kepalanya. 主耶稣如此的忙碌，直到他也没有一个好的住所，他就是比如一只狼没有住宿的地方。 Semua itu dilakukan bukan untuk mendapatkan pengakuan, popularitas, dan nama baik, saudara. 他所做的一切，并不是为了得到认可，只提升他的知名度或者有好的名声。 Tetapi Tuhan Yesus lakukan itu didorong oleh belas kasihan Dia. 因为主耶稣心存怜悯的心，他是做了这一切。 Ya, dalam bahasa Inggris compassion. Tuhan Yesus digerakkan oleh compassion, belas kasihan Dia. 主耶稣有怜悯的心。 Saudara, belas kasihan adalah sebuah dorongan kegelisahan di hati untuk tidak bisa diam, berpangku tangan, dan harus melakukan sesuatu untuk menolong penderitaan dan kesulitan yang sedang dihadapi orang lain. 怜悯是发自于内心，是一股那种焦虑的冲动呢，使我们不能坐视不管，我们也不得不做一些，我们不能放下，不能不做一些去帮助他人在困苦当中的人。 Itulah isi hati Tuhan Yesus. 这就是主耶稣的心意。 Ia bersedia memikul dosa kita, menanggung segala derita yang tidak pernah akan sanggup kita tanggung. 他愿意担当了我们的罪，就是他已经忍受我们无法忍受的痛。 Supaya di dalam setiap kesakitannya, setiap luka-luka bilur-bilurnya, kita boleh sembuh. 使我们因他的鞭伤得以得医治。 Saudara, bagaimana dengan kita sebagai murid Kristus? Apakah orang lain dapat melihat sebagai murid Kristus kita adalah seorang yang punya hati? 身为基督徒的我们呢，我们是否可以在我们的生活当中别人可以见证我们是主耶稣的门徒吗？ Apakah Tuhan mendapati bahwa kita adalah seorang murid yang memiliki hati, saudara? 其他人是不是可以这么说？我们是有一颗主耶稣的爱心的基督徒。 Saudara, mengasihi seperti Kristus, mengasihi adalah hal yang juga sulit untuk kita lakukan. 我们要像主耶稣那般的爱心呢，是不是一件容易的事？ Oleh sebab itu mari kita berdoa agar Roh Kudus menguatkan kita, memberi hikmat bijaksana dan keberanian untuk belajar menyatakan kasih Kristus di dalam kehidupan kita. 因此，我们要祷告祈求圣灵来帮助我们，在我们的生命当中可以彰显上帝的爱。 Saya tutup dengan sebuah cerita, saudara. 我以一个故事来结束今天的讲 Suatu 道。 ketika Mother Teresa pergi ke Australia untuk memberikan seminar pembinaan kepada biarawati-biarawati baru yang baru dilantik. 有一回就是修女
修女 Teresia 呢，她到了澳大利亚去培训一班新的修女。 Nah, selama berada di Australia, ada seorang pemuda yang mengikuti terus kemanapun Mother Teresa melayani. 当这位修女走到哪里，有一位澳大利亚的青年人一直跟随着她。 Dia mengikuti dengan tujuan dia mau berbicara dengan Mother Teresa untuk bisa mengetahui dan belajar banyak dari Mother Teresa. 他跟随她的原因，就是因为希望她可以从 Teresia 修女的身上学了更多的东西。 Tapi karena kesibukannya setelah mengadakan pembinaan, seminar, lalu ada rapat, pertemuan dengan kelompok ini, kelompok itu, pemuda ini nggak pernah dapat kesempatan untuk bicara dengan Mother Teresa. 由于 Mother Teresa 她实在是太忙了，就是活动之后她还有很多会议要开，参加许多的聚会，所以呢，这位年轻人并没有机会接近她。 Sampai acara di Australia selesai, Mother Teresa akan terbang ke Papua Nugini untuk kemudian melanjutkan pelayanan di sana. Mother Teresa 的这个在澳洲的这个行程已经完了之后，她要匆忙的赶到巴布亚去，还有另外一个事工要去做。 Dalam perjalanan mau meninggalkan lokasi acara, saudara pemuda ini kemudian merasa ini kesempatan terakhir saya bisa ngomong dan saya harus ngomong dengan Mother Teresa. 当他在步行要走到一个地方的时候，这个年轻人就随着他在这个短短的那个时间方面，他就跟着他一起步行，就是有时间再跟他有一个短短的这个交流。 Saudara sambil berjalan pemuda ini berkata, Mother Teresa, bolehkah saya membeli tiket pesawat dari Australia ini ke Papua Nugini dan saya duduk di samping Anda supaya saya bisa belajar memahami isi hati pelayananmu dan saya mau belajar dari kamu. 他问修女，我可不可以跟你同坐一班飞机到巴布亚去？那么呢，坐在你旁边，这样的话，我可以跟你交流，可以跟你学习如何的像你一样的这个服侍。 Lalu Mother Teresa melihat pemuda ini dan berkata kepada dia, kamu punya uang untuk beli tiket dari sini ke Papua Nugini? 他问那个年轻人，你有钱买这个双程的机票吗？ Lalu pemuda ini heran dan berkata, ya tentu saja saya punya, tidak ada masalah dengan uang ini. 他年轻人回答说，当然我有啦，没问题。 Lalu Mother Teresa kemudian berkata kepada dia, kalau begitu lebih baik berikan uang ini, tiket dari Australia pulang pergi ke Papua Nugini. Berikan kepada orang yang kamu tahu sedang membutuhkan uang ini di dalam derita, dalam kesakitan, berikan bantu dia. 特蕾莎修女如此的告诉他，既然你有钱买双程的机票，倒不如拿这个钱去帮助那些需要谋生的人。 Dan waktu yang kamu sediakan untuk mengikuti saya selama ini, lebih baik kamu gunakan untuk memperhatikan mereka-mereka yang sedang membutuhkan dukungan, perhatian, karena mereka sedang susah dan sedih hatinya. 你想在我身上花费的时间，倒不如你用这个时间去关怀那些需要帮助、那些伤痛的人。 Maka kamu akan belajar jauh lebih banyak daripada semua hal yang sanggup saya ceritakan kepada kamu dalam perjalanan dari Australia ke Papua Nugini ini. 你可以从中学习的更多，比你跟着我一同飞我讲述说的，你学的更多。 Kalau itu kamu lakukan, kamu sedang belajar mengikuti, memahami isi hatiku. 要是你可以如此行，那么你就会学习，你就会知道我的心意是什么。 Dan kalau itu kamu lakukan, kamu baru tahu bahwa saya sedang berusaha mengikuti apa yang Tuhan Yesus sedang lakukan. 要是你可以这么做的话，那你就会了解，我也正在努力的向主学习，主耶稣学习。 Mari saudara dalam minggu yang berbahagia ini, di dalam minggu menjelang peringatan Jumat Agung dan Paskah, mari kita boleh mengikuti jejak teladan dari yang telah Kristus tinggalkan bagi kita. 在这个种树的主日，但愿我们可以学习，我们可以如何去跟踪主留下的这个榜样， Sehingga iman rohani kita semakin kuat di dalam menghadapi setiap pergumulan dan persoalan di dalam hidup kita. 使我们的灵命越发坚定呢，去面对生活种种的挣扎和问题。 Dan Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan kita. 透过我们的生活，可以彰显神的荣耀。 Mari kita berdoa. 我们低头祷告。 Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu yang kemudian sudah berbicara kepada kami. 主啊，我们感谢你今天已经对我们说话了。 Biarlah Tuhan di minggu Prapaskah ini kami boleh semakin didekatkan dengan Engkau ya Tuhan.
但愿在这种树的主日，我们与你更加的亲近。 Biarlah iman dan rohani kami boleh semakin kokoh di hadapan-Mu. 让我们的灵命可以更加的坚固。 Karena kami mau selama kami hidup dalam dunia ini, kami boleh mengikuti jejak teladan indah yang telah Engkau berikan bagi kami. 但愿我们生活在这个世上的时候，我们可以将你留下美好的印记，我们可以跟从你。 Berkatilah setiap kami ya Tuhan. 主，你赐福于我们每一位。 Sebentar jikalau kami akan berbagian dalam meja perjamuan-Mu yang kudus. 接下来我们要领受你的圣餐。 Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. 主，你饶恕我们一切的过犯。 Kami tidak layak ya Tuhan. 我们是不配的， Tapi kami bersyukur Tuhan Engkau sendiri yang mengundang kami. 但是我们感谢主，你邀请了我们， Agar kami dapat berbagian dalam sarana anugerah untuk mengenang kembali kasih-Mu yang besar, penderitaan-Mu bagi kami. 我们可以有机会来思考，来了解主，你为我们牺牲，你为我们赎罪的这个作为。 Kami bersyukur dan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. 我们如此先祷告，乃是奉靠主耶稣的名， Amin. 阿门。